Baik, salam sejahtera murid-murid sekalian. Sekali lagi bersama dengan saya, Cikgu Alex, dalam siri pembelajaran dalam talian kendalian bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia kali yang ketiga. Ya, minggu ini sudah masuk minggu yang ketiga cikgu melaksanakan pembelajaran dalam talian ini. Ya, jadi minggu ini kita sudah masuk siri yang ketiga, iaitu siri modular yang ketiga. Modular sebab kalau mengikut kurikulum standard sekolah menengah, memang yang pertama kita mesti mulakan dengan kemahiran dengar dan tutur, kemudian diikuti kemahiran membaca. Maka untuk siri yang ketiga pada minggu ini kita akan berfokus pada kemahiran menulis, iaitu kemahiran yang ketiga. Sebenarnya pembelajaran kita pada pagi ini bukan sahaja sesuai untuk murid-murid tingkatan 1 hingga 3, tapi sebenarnya juga sangat sesuai untuk ditonton dan diikuti oleh murid-murid tingkatan 4 dan 5, kerana kemahiran kita pada pagi ini berfokus pada tata bahasa. Ya, tata bahasa digabung jalinkan dalam kemahiran menulis. Baik. Jadi tanpa berlengah-lengah lagi, sama-samalah kita lihat bahan kita pada minggu ini. Baik, bahan kita pada minggu ini berdasarkan bahan ini, bahan yang telah pun cikgu kongsikan dalam media sosial. Okay, jadi cikgu harap selepas ini murid-murid pastikan, ya, bagi yang kalau katakan sedang mengikuti siaran ini, kalau tak sempat cetak lagi, maka tontonlah sampai habis dulu, kemudian baru cetak, ataupun cari bahan cetak, kemudian tonton kemudian pun boleh, ya, sebab nanti YouTube ini masih boleh ditonton semula. Jadi kita akan menggunakan bahan ini. Ya, jadi bagi kebanyakan yang lain itu, cikgu harap semua telah pun mencetak bahan ini dan dapat menggunakannya bersama-sama saya sekarang. Baik, okay, cikgu akan stop share yang ini dan kita akan lihat PowerPoint kita pada hari ini. Baik. Kita maaf ya. Sekejap. Jadi inilah dia pembelajaran kita pada hari ini, siri pembelajaran modular ketiga. Ya, siri pembelajaran modular ketiga yang sebenarnya sangat sesuai juga untuk murid tingkatan 4 dan juga murid tingkatan 5. Baik. Tajuk kita masih sama, tingkatkan sensitiviti, hentikan diskriminasi. Baik, kalau dalam siri pembelajaran yang pertama, kita telah berfokus pada kemahiran mendengar dan bertutur. Ya, sekali lagi, bagi mereka yang ketinggalan siri pembelajaran pertama, sila layari YouTube cikgu untuk mengikutinya. Baik, begitu juga dengan siri pembelajaran 2 yang telah pun dilaksanakan pada minggu lepas, berfokus pada kemahiran membaca untuk memproses pelbagai maklumat daripada pelbagai bahan. Dan kemudian untuk siri pembelajaran yang ketiga pada hari ini, kita akan berfokus pada kemahiran menulis dan aspek tata bahasa. Kemahiran yang akan diajarkan pada minggu depan dalam siri pembelajaran yang keempat, cikgu jangkakan cikgu akan masukkan aspek seni bahasa, ya, tetapi tertakluk pada perubahan. Baik. Jadi ini minggu ini kemahiran menulis dan aspek tata bahasa yang digabung jalinkan ke dalamnya. Kalau berdasarkan standard kandungan kita pada minggu ini ialah 3.7, iaitu mengedit dan memurnikan pelbagai teks. Jadi dalam standard kandungan ini sendiri memang telah pun digabung jalinkan dengan kemahiran tata bahasa. Jadi kalau kita lihat standard pembelajaran tingkatan 3, 3.7.1, mengedit dan menyunting ayat dalam pelbagai teks tanpa mengubah maksud asal. Jadi nanti kita memang akan menggunakan pelbagai teks, ya, kita memang akan menyunting ayat dan mengeditnya, dan kita edit apa? Kita tengok standard pembelajaran tingkatan 2, 3.7.1 yang sebenarnya sama dengan standard pembelajaran tingkatan 1, iaitu mengedit ejaan, tanda baca, kesalahan nahwu. Nahwu ialah istilah yang lain untuk tata bahasa, ya, yang mudah dengan betulnya tanpa mengubah maksud asal dalam perenggan untuk tingkatan 2, dalam ayat
untuk tingkatan 1. Tapi sebenarnya bagi cikgu, pada akhirnya tidak ada banyak perbezaan antara ketiga-tiga tingkatan ini, malah murid-murid tingkatan 4 dan 5 juga sangat memerlukan kemahiran ini. Ya, baik, jadi tanpa berlengah-lengah kita mengimbas kembali sedikit kisah tentang Alisha. Baik, jadi Alisha merupakan seorang remaja ya yang menghadapi masalah kemurungan. Sebelum itu dia seorang remaja yang sangat ceria ya, periang ya, tetapi semenjak PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, ya, dia berada di dalam rumah, keadaan rumahnya pula sempit ya, jadi dan juga ditambah dengan pelbagai peristiwa yang menyebabkan Alisha menjadi semakin murung, dan rentetan daripada itu Alisha telah menghantar mesej kepada Syahira untuk meluahkan masalah yang dihadapi olehnya dengan harapan Syahira dapat membantunya. Baik, jadi oleh sebab itu sebagai sahabat karib Alisha, Syahira memang hendak membantu Alisha untuk menangani kemurungan yang dihadapi olehnya. Oleh sebab itu, Syahira telah melayari internet untuk mencari maklumat yang berkaitan supaya dapat dikongsikan dengan Alisha. Jadi sebelum maklumat-maklumat ini dikongsikan dengan Alisha, marilah kita sama-sama membetulkan kesalahan-kesalahan bahasa yang terdapat dalam maklumat tersebut. Baik, kita lihat satu demi satu ya. Kita lihat yang pertama, kita edit dan murnikan. Pakailah penutup mulut dan hidung dengan cara yang betul apabila mempunyai simptom sesama. Walau bagaimanapun, jangan pula kita bersikap prejudis terhadap seseorang yang memakai penutup mulut dan hidung kerana seseorang itu tidak semestinya sakit. Hal ini demikian kerana kita disarankan untuk memakai penutup mulut dan hidung pada masa ini sekiranya kita terpaksa berada di luar rumah. Jadi pada pendapat cikgu, pemakaian penutup mulut dan hidung ini, ataupun ada juga istilah lain seperti pelitup, ada juga istilah lain seperti topeng muka, okay, apa-apa pun istilah yang digunakan merujuk benda yang sama. Okay. Jadi pemakaian penutup mulut dan hidung pada masa ini pada pendapat cikgu sepatutnya sudah membudaya dalam masyarakat kita dan akan terus menjadi budaya dalam masyarakat Malaysia, malah masyarakat seantero dunia. Ya, sebab selagi kita belum pasti keadaan selamat, ya, keadaan wabak COVID-19 ini telah berjaya ditangani ya sehingga akar umbinya, maka demi keselamatan memang kita disarankan memakai penutup mulut dan hidung. Tapi kalau sebelum ini, sebelum wabak ini menjadi semakin serius, apabila kita melihat sesetengah orang memakai penutup mulut dan hidung, apakah perasaan kita? Ya, mungkin ada antara kita yang tak rasa apa-apa, tetapi mungkin ada antara kita yang akan merasa seseorang itu janggal apabila dipakai. Ya, mungkin adakah dia sakit ke, ya, ataupun dia ada penyakit apa yang sangat serius ke sampai dia perlu pakai penutup mulut dan hidung. Ya, mungkin ada antara kita yang menghindari atau menjauhi orang-orang yang memakai penutup mulut dan hidung pun ada. Itu sebabnya cikgu sentiasa ingatkan, hentikan hentikan diskriminasi, ya, tapi kita mesti budayakan sensitivity, tingkatkan sensitivity kita kepada orang lain, ya, sebab orang yang pakai penutup mulut dan hidung ini sebenarnya tidak semestinya pun sakit. Baik. Okey. Baik, sekarang kita membetulkan kesalahan yang terdapat dalam bahan ini. Kesalahan apa yang ada simptom? Salah apa ya? Ya, salah apa? Ya. Kemudian sesama salah apa? Lagi walau bagaimanapun salah apa ya? Okey. Tuan-tuan murid-murid sekalian. Baik, setakat ini ketiga-tiga kesalahan ini lebih kepada kesalahan ejaan. Ya, nanti kita lihat ejaan yang betul tu apa, ya.
Satu lagi kesalahan ialah hal ini demikian kerana. Baik, cikgu lebih berminat untuk membincangkan kesalahan hal ini demikian kerana dengan lebih lanjut. Kerana kebanyakan murid kita memang menulis penanda wacana ini apabila menulis karangan. Ya, setiap kali apabila menulis karangan, saya dapati masih ada banyak murid yang akan menulis penanda wacana hal ini demikian kerana. Ya, padahal sebenarnya penanda wacana ini kurang gramatis. Baik, cikgu akan memberikan sedikit penjelasan mengapa kurang gramatis. Baik, cikgu berikan sedikit penjelasannya. Baik, dalam bahasa Melayu kita ada pola ayat. Ya. Dalam bahasa Melayu kita ada pola ayat. Apakah 4 pola ayat dalam bahasa Melayu? N tambah FN, FN tambah FS, FN tambah FK, dan FN tambah FA. Betul ya? Baik. Cikgu akan memberikan beberapa contoh ayat ya. Cikgu nak mulakan semuanya dengan hal ini. Baik. Kalau saya kata hal ini isu antara bangsa. Okey. Apakah pola ayat bagi ayat ini? Hal ini isu antara bangsa. Maka kita akan lihat bahagian pertama iaitu hal ini ialah subjek. Subjek ini frasa, nama, dan kemudian isu antarabangsa ialah predikat. Isu antarabangsa juga merupakan frasa, nama. Ya, betul. Jadi oleh sebab itu, pola ayat hal ini isu antarabangsa ialah FN tambah FN. Betul ya? Baik, kemudian cikgu beri satu lagi ayat. Hal ini sangat penting. Hal ini sangat penting. Baik, kalau kita lihat ayat ini, hal ini sangat penting. Sekali lagi, subjek ayat ialah hal ini, frasa nama, dan sangat penting ialah frasa apa? Apabila kita boleh memberikan kata penguat kepada perkataan penting, maksudnya penting sebenarnya ialah kata adjektif. Oleh sebab itu, sangat penting ialah frasa adjektif. Jadi, pola ayat ini ialah FN tambah FA. Kemudian, hal ini tentang, ya, hal ini tentang masalah kesihatan. Hal ini tentang masalah kesihatan. Baik, jadi sekali lagi kita lihat subjeknya masih hal ini, frasa nama. Tentang masalah kesihatan, adakah frasa nama, frasa adjektif, frasa sendi nama atau frasa kerja? Baik, murid-murid sekalian, kita lihat kata ini. Tentang. Tentang ialah kata sendi nama. Jadi oleh sebab itu, tentang masalah kesihatan sebenarnya ialah frasa sendi nama. Maka ayat ini ialah FN tambah FS. Baik, sekiranya cikgu letak hal ini berkaitan dengan masalah kesihatan. Bila cikgu letak hal ini berkaitan dengan masalah kesihatan, berkaitan ialah kata apa? Kata kerja. Ya, berkaitan ialah kata kerja, tak transitif. Maka oleh sebab itu, berkaitan dengan masalah kesihatan menjadi satu frasa kerja tak transitif berpelengkap. Jadi, ringkasnya frasa kerja. Jadi oleh sebab itu, ayat ini ialah ayat yang berpola FN tambah FK. Baik, tapi kalau kita tulis hal ini demikian kerana. Hal ini demikian kerana. Contohnya saya sambungkan ayatnya. Hal ini demikian kerana hal ini demikian kerana dia sedih.
Hal ini demikian kerana dia sedih. Baik, kalau kita lihat, hal ini demikian kerana sedih, kalau hal ini ialah frasa nama, kita tertanya-tanya, demikian ialah kata adverba. Adverba. Kata adverba ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu kata kerja. Baru kita boleh menggunakan kata adverba. Ya, adverba ya. Demikian ialah kata adverba. Tapi saya tertanya-tanya di mana hilangnya kata kerjanya itu. Kemudian mungkin ada orang kata, cikgu, boleh tak saya tulis hal ini kerana dia sedih? Ada juga murid yang tulis ayat macam ini. Hal ini kerana dia sedih. Saya pula tertanya-tanya kerana ialah kata hubung. Kata hubung tak boleh membentuk frasa. Kerana dia sedih merupakan satu klausa, bukan frasa. Ya, baik, untuk keterangan lebih lanjut tentang aspek klausa, ayat, subjek, predikat, ikutilah video-video yang akan cikgu buat pada masa akan datang tentang tata bahasa, tentang sintaksis. Ya, tapi hari ini cikgu tidak hendak berfokus terlalu banyak dalam aspek ini. Cuma kalau kita lihat hal ini kerana dia sedih, kita tak dapat kategorikan kerana dia sedih sebagai frasa nama, frasa sendi, frasa kerja atau frasa adjektif. Begitu juga kalau kita letak demikian sebagai kata adverba, juga kita tak dapat mengkategorikan bahagian ini demikian kerana dia sakit ini, dia sedih ini sebagai frasa apa. Okay? Jadi oleh sebab itu, ayat ini sebenarnya ayat tergantung. Jadi untuk menjadikannya tidak tergantung, kita mesti tambah satu kata sebelum demikian. Hal ini berlaku demikian kerana dia sedih. Ya, maka kita ada kata kerja di sini. Ya, maka kita boleh kata ayat ini berpola FN tambah FK. Ya, berlaku, ya, sini FN dan belakang predikatnya FK. Ya, tidak semestinya kita guna perkataan berlaku. Kalau kita tak menggunakan perkataan berlaku, kita boleh kata dikatakan demikian. Kalau kita tak kata dikatakan demikian, hal itu merupakan sesuatu peristiwa yang terjadi, kita juga boleh kata hal ini terjadi demikian kerana. Jadi, bergantung pada apa yang sedang kita bincangkan dalam ayat sebelum itu, maka kita letakkan yang sesuai. Okay, contohnya, hal ini dikatakan demikian. Okay, jadi oleh sebab itu, budayakanlah penggunaan penanda wacana yang betul. Sebenarnya untuk pengetahuan murid-murid sekalian, buku teks KSSM tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4 semuanya telah pun menggunakan penanda wacana ini. Hal ini dikatakan demikian kerana, hal ini terjadi demikian kerana, ya, dan bukan lagi hal ini demikian kerana, ya, kerana dalam aspek pemurnian bahasa itu telah dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan telah pun dimasukkan dalam buku-buku teks kita. Jadi pastikan kita menggunakan bahasa yang betul dan jangan lagi kita tulis hal ini demikian kerana, ya, tambah satu kata kerja. Betul, boleh ya? Baik. Cikgu clear semua. Baik, sekarang kita lihat apakah jawapannya. Bagi yang masih ada yang tertanya-tanya, mengapa cikgu eja jawapan JAWABAN ya? Kenapa ya? Baik, sebab ejaan jawab ialah JAWAB. Kita tambah akhiran an, maka terjadilah jawapan. Tapi adakah bermakna jawapan yang selalu kita tulis itu salah? Ya, jawapan sudah menjadi kelaziman. Ya, kelaziman, kebiasaan. Jadi kita terima jawapan betul, kita juga terima jawapan juga betul. Ya, jadi harap tidak menjadi satu isu, tetapi ini satu pengayaan ilmu pengetahuan kita.
Baik, kita lihat apakah jawapannya. Simptom, S-I-M-P-T-O-N. Cikgu hendak mengingatkan murid-murid sekalian bahawa apabila bahasa Melayu meminjam sesuatu perkataan daripada bahasa asing, ya, terutamanya bahasa Inggeris, bahasa Melayu akan cuba sedaya upaya untuk mengekalkan ejaan sumber asal, iaitu ejaan bahasa asal. Ya, bahagian yang boleh kita kekalkan, kita kekalkan. Bahagian yang tidak dapat kita kekalkan, baru kita ubah. Ya, contohnya simptom. Ya, simptom dalam bahasa Inggeris memang ada P. Ya, jadi kita kekalkan P itu, dan dengan mengekalkan P itu sedikit pun tidak menjejaskan cara kita menyebut perkataan simptom. Jadi kita kekalkan. Ya, begitu juga contoh perkataan lain macam lanskap yang pernah cikgu kongsikan dalam video-video sebelum ini. Lanskap ejaannya L-A-N-D-S-K-A-P, yang selalunya orang tertinggal D. Ya, kerana apabila kita sebut, kita tak sengaja menekankan bunyi D di sana, tetapi kita hendak cuba mengekalkan ejaan sumber asal. Itu sistem ejaan kita dalam bahasa Melayu. Baik, selesema tadi kurang satu I, ya, sebab mungkin itu pengaruh masyarakat yang banyak yang masih sebut sesema, ya. Padahal yang betul ialah selesema. Kemudian yang ketiga, walau bagaimanapun, dua patah perkataan. Walau boleh berdiri sendiri, bagaimanapun boleh berdiri sendiri, tidak ada sebab mengapa mereka perlu dirapatkan. Ya, walau bagaimanapun bukan kata majmuk yang dikategorikan sebagai kata majmuk yang mantap ejaannya. Jadi tidak ada sebab mengapa walau bagaimanapun itu dirapatkan. Ya, jadi walau bagaimanapun mesti dipisahkan. Baik. Dan satu lagi, telah pun cikgu jelaskan tadi. Hal ini dikatakan demikian kerana. Baik, murid-murid sekalian, bolehkah kita teruskan dengan soalan yang seterusnya? Baik, kita lihat yang kedua. Baik, basuh tangan, ya. Kemudian batuk, ya. Macam mana kita batuk, amalan batuk kita. Okey, edit dan murnikan yang kedua. Okey, kita lihat ayatnya. Amalkan cara untuk membasuh tangan yang betul, iaitu dengan menggunakan sabun. Batuk atau bersin di siku sekiranya tidak membawa tisu atau tidak memakai topeng muka. Guna sapu tangan atau tisu untuk menutup hidung dan mulut bila bersin. Sekilas pandang macam okey je, macam tak ada kesalahan apa-apa pun, ya. Tapi sebenarnya ada beberapa kesalahan. Kalau kita lihat yang pertama, cara untuk membasuh tangan yang betul. Cara untuk membasuh tangan yang betul. Maksudnya kita cara untuk membasuh tangan yang betul. Kalau tangan kiri lah. Jangan basuh tangan kanan. Betul kan? Begini kan? Tangan yang betul. Jadi maksud di sini ialah, ada kalanya kita menyusun perkataan dalam ayat kita pada kedudukan yang salah. Ya? Dan keadaan ini boleh menyebabkan kekeliruan ataupun ketaksaan dari segi maksudnya. Ya, kalau bahasa perkataan lain kita kata ambiguity, menyebabkan orang tertanya-tanya sebenarnya dia nak kata apa, ya, tangan yang betul ataupun cara yang betul, ya, tangan yang betul atau cara yang betul. Kalau di sini kita mesti hendak menyatakan cara yang betul dan bukan tangan yang betul. Jadi yang betul, bahagian yang betul, perkataan yang betul tu, ya, klausa yang betul itu mesti diletakkan di mana? Ya? Baik. Jadi sepatutnya amalkan cara yang betul untuk membasuh tangan dan bukan cara untuk membasuh tangan kemudian baru kita sebut yang betul. Itu salah. Ya. Kemudian seterusnya, mengguna sabun. Perkataan ini mengguna. Guna pen ini, guna pensel itu, guna pembaris itu, guna gunting. Selalunya kita gunakan, ya, saya cikgu pun hampir tersebut guna lagi. Ya. Baik. Selalunya dalam kehidupan sehari-hari kita suka menggunakan perkataan guna tanpa kan. Padahal guna tanpa kan itu salah. Ya, kita tak boleh kata pengguna. Kita tak boleh kata mengguna.
Ya, kita mesti kata menggunakan, digunakan, gunakan. Ya, pengguna bolehlah, tak ada masalah pun dengan peng. Tapi apabila kita guna meng ataupun kita berikan arahan, kita mesti gunakan kan. Kerana memang kata kerja transitif kita ialah menggunakan. Kalau pasif, digunakan ataupun gunakan. Ya, ataupun dalam bentuk perintah boleh juga kita gugurkan awalan me, maka menjadi gunakan. Ya, jadi mengguna juga salah. Kemudian seterusnya kalau kita lihat yang kedua, batuk atau bersin di siku. Macam mana kita nak bersin di siku kita, ya? Sepatutnya kalau di untuk biasanya untuk tempat yang dapat kita kunjungi. Maksudnya kita boleh pergi ke tempat itu. Bolehkah kita pergi ke siku kita? Ya. Kalau kita nak kata on dalam bahasa Inggeris, kita kata apa? Nanti kita tengok jawapannya. Ya, jadi di salah, guna sapu tangan sekali lagi salah, dan akhir sekali bila bersih. Bila salah apa ya? Kenapa bila salah? Bila ialah kata tanya. Kata tanya tidak boleh digunakan dalam ayat penyata. Kalau kita lihat ayat ini ayat penyata, kita bukannya sedang bertanya apa-apa. Ya, jadi kita tak boleh gunakan perkataan bila, tetapi kita mesti menggantikannya dengan, sama-samalah kita tengok jawapannya. Amalkan cara yang betul untuk membasuh tangan, bukan cara untuk membasuh tangan yang betul, ya, menggunakan sabun pada siku. Ya, bacalah notis pada papan kenyataan, bukan bacalah notis di papan kenyataan. Ya, apabila kita nak kata pada sesuatu permukaan, kita mesti kata pada. Ya, contoh yang lain, terdapat tompok-tompok hitam pada badan ikan itu, dan bukannya di badan ikan itu. Ya. Okay. Bukannya di badan ikan itu, tetapi pada badan ikan itu. Okay. Baik. Maaf ya, cikgu lupa off-kan modul saya. Baik. Okey. Kemudian, seterusnya, gunakan. Dan akhir sekali, apabila. Kita mesti menggunakan kata hubung yang betul. Boleh murid-murid sekalian? Jadi, gunakan kata sendi nama pada di tempat yang betul. Okay? Baik, kita lihat soalan yang seterusnya. Ini tentang isu apa ya? Perasaan sedih, tertekan, risau, keliru, takut atau marah merupakan perkara biasa pada ketika ini. Keadaan ini berlaku kerana kita sudah berada dalam zon selesa selama ini dan mekanisme menyesuaikan diri dengan situasi baharu memerlukan masa dan penyediaan kita. Perkara ini harus anggota masyarakat sedari. Sudah kesan kesalahan-kesalahannya? Semuanya ada berapa kesalahannya? Biar cikgu kira dulu. Okey. 1, 2, 3, 4 kesalahan. Dapatkah murid-murid mengesan 4 kesalahan itu? Kita lihat bersama-sama apakah 4 kesalahan itu. Yang pertama, mekanisme. Bagi yang mengikuti siri pembelajaran yang kedua, tidak ada sebab murid tidak boleh mengeja. Sebab minggu lepas kita telah pun mempelajari perkataan ini. Yang kedua, menyesuaikan. Yang ketiga, penyediaan. Dan yang keempat, anggota masyarakat sedari. Baik. Cikgu akan
berfokus pada bahagian penyediaan. Ya, mekanisme itu nanti kita betulkan je menjadi ejaan yang betul. Menyesuaikan diri, baik, mekanisme menyesuaikan diri sebenarnya lebih tepat kalau kita kata mekanisme untuk menyesuaikan diri. Tapi kalau kita tidak hendak menggunakan perkataan untuk, maka sebenarnya yang lebih tepat kita mesti tukar imbuhan menyesuaikan itu dengan imbuhan yang lain. Kalau kita nak guna kata kerja, kita sepatutnya lebih tepat mekanisme untuk menyesuaikan diri. Lebih tepat. Sekiranya kita hendak menggunakannya macam ini, iaitu tanpa sebarang kata hubung, ya, tanpa kata hubung pancangan komplement untuk, ya, maka seeloknya kita tukar imbuhan menyesuaikan itu kepada imbuhan kata nama. Apakah imbuhan kata nama yang sesuai untuk menggantikan mekan dalam menyesuaikan? Okey, baik, cikgu harap murid-murid cuba sebelum kita tengok jawapan seterusnya. Okey, kemudian penyediaan. Penyediaan. Bagaimana kita bezakan penyediaan ini dengan kesediaan, dengan persediaan, ya. Baik, cikgu akan jelaskannya. Baik, dan kemudian anggota masyarakat sedari. Ini salah apa? Baik, kita lihat bersama-sama. Cikgu akan buat sedikit catatan. Imbuhan apitan, ya. Biasanya merujuk perihal. Perihal maksudnya tentang. Perihal sesuatu. Perihal sesuatu. Ya. Sesuatu itu apa? Sesuatu kata kerja biasanya. Ya, perihal sesuatu kata kerja ataupun proses. Cikgu gunakan cara macam ini untuk ingat. Apabila kita hendak membincangkan proses, ya, maka kita ataupun perihal sesuatu yang sedang kita laksanakan, maka kita guna imbuhan perihal, proses, semuanya P, ya. Semuanya P, nampak tak? Ajar? Ya, semuanya P. Tapi kalau kean itu ialah keadaan. Jadi kalau kita kata keadaan yang indah. Kecantikan, keadaan yang cantik. Ya. Jadi di sini memerlukan masa dan keadaan kita sedia, keadaan kita bersedia. Jadi, pada pendapat cikgu di sini, kesediaan ialah perkataan yang lebih tepat daripada persediaan. Ya, walaupun mungkin ada juga yang kata persediaan, ya, memerlukan masa dan persediaan kita. Antara persediaan dengan kesediaan sebenarnya lebih tepat kerana persediaan ialah perihal menyediakan, perihal bersedia, ya, proses kita buat sesuatu. Di sini dia lebih kepada masa dan kesediaan, keadaan kita sedia, ya, keadaan kita sedia. Baik, tapi yang pasti bukan penyediaan. Kerana penyediaan ialah perihal kita menyediakan sesuatu. Baik, ya. Jadi untuk yang ini cikgu sudah jelaskan. Baik, kemudian seterusnya aspek yang lain ialah bentuk pasif, ya, bentuk pasif. Cikgu hendak ingatkan murid-murid bahawa bentuk pasif dalam bahasa Melayu kita, ya, bahasa Melayu kita ragam ayat kita ada dua, ragam aktif, ragam pasif, ya. Dalam ragam pasif kita ada ayat pasif diri pertama, ayat pasif diri kedua dan ayat pasif diri yang
3. Pada umumnya, bentuk pasif diri pertama dan diri yang kedua boleh dikatakan sama. Ya, yang membezakannya hanya kata ganti nama diri. Itu sahaja yang membezakan. Ya, maksudnya bentuk pasif diri pertama dan diri kedua sebenarnya sama. Okey, contohnya harus kita laksanakan. Ya, perlu kamu selesaikan. Pada umumnya sama. Ya, iaitu kalau ada kata bantu dulu, kemudian kata ganti nama diri pertama atau kedua, dan kemudian diikuti dengan kata kerja pasif, ya, kata kerja transitif pasif yang ditiadakan awalannya. Tapi kalau ada akhiran mesti dikekalkan. Kalau ada perlu dikekalkan per. Itu sebabnya kita ada contohnya, telah saya peroleh, dan bukannya telah saya oleh, ya, telah saya peroleh. Baik, dan kemudian untuk bentuk pasif diri yang ketiga, mesti ada di, ya, kata kerja, kemudian tambah oleh. Okey, jadi kita mesti, maksudnya di sini, pengetahuan kita yang paling utama di sini ialah kata ganti nama diri. Ya, kalau kata ganti nama diri itu diri pertama atau diri kedua, maka kita gunakan bentuk pasif diri pertama atau diri kedua. Tapi kalau kata ganti nama diri itu diri ketiga, nama orang dan sebagainya, maka kita mesti guna di dan oleh. Ya, baik. Jadi oleh sebab itu, perkara ini harus anggota masyarakat sedari. Sepatutnya perkara ini harus disedari oleh anggota masyarakat. Kerana kita anggap anggota masyarakat ini adalah diri yang ketiga. Tapi kalau perkara ini harus kita sedari. Kalau kita guna kita, betul. Perkara ini harus kita sedari. Baik. Jadi, kita teruskan. Ya, kita teruskan. Kita teruskan. Jawapannya, mekanisme. Ingat, kalau perkataan dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasa Inggeris, kalau bahasa Inggeris itu berakhir dengan ISM, ya, ism macam itu, patriotism, dia akan menjadi patriotisme, ya, patriotisme. Metabolisme, mekanisme, ya, ada kekecualian, ya, kekecualian contohnya organism, ya, kita tak sebut organisme, kita sebut organisma. Microorganism, kita tak sebut mikroorganisme, tapi kita sebut mikroorganisma. Ya, ada kekecualian sedikit. Okay. Kemudian penyesuaian diri, lebih tepat perihal menyesuaikan diri. Mekanisme perihal menyesuaikan diri. Jadi penyesuaian lebih tepat, kesediaan dan disedari oleh anggota masyarakat. Baik, murid-murid sekalian, kita teruskan lagi dengan bahan yang berikutnya. Ini sudah cikgu jelaskannya. Kalau persediaan ialah perihal bersedia, kalau penyediaan ialah perihal menyediakan. Ya, jadi di sini barangkali kalau ada yang juga masih rasa memerlukan masa dan persediaan kita, boleh jugalah, ya, diterima. Cuma cikgu masih lebih berkenan dengan perkataan kesediaan yang menjelaskan kesediaan, keadaan kita bersedia. Baik, kita teruskan. Bahan yang seterusnya, sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan, kita mestilah sentiasa interaksi dengan ahli keluarga kita. Sebagai contoh, kita boleh bantu ibu bapa untuk melakukan kerja-kerja kebersihan di rumah. Kita juga mesti berkongsi masalah dan berubah-ubah pendapat.
Masa berkualiti yang diluangkan dengan ahli keluarga sungguh amat penting untuk menjamin keakraban sekaligus mempereratkan ukhuwah demi untuk keharmonian keluarga. Banyak kesalahan bahasa ya. Berapa kesalahan semuanya? Cuba cikgu bilang dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Dapatkah murid-murid mencari 8 kesalahan? Kita lihat apakah 8 kesalahan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Cikgu silap. Ada 9 kesalahan ya. Baik. Antaranya yang cikgu hendak berikan fokus di sini ialah interaksi. Rasanya murid tahu, bantu pun sepatutnya murid tahu. Kerja-kerja kebersihan, baru tadi kita bincang ya dalam slide yang sebelum ini. Okay. Dan kemudian berkongsi masalah dan berubah-ubah pendapat. Kadang-kala kita menggunakan perkataan yang salah. Jadi kosakata kita mestilah luas, ya. Penggunaan kata atau diksi sangat penting kerana kesilapan penggunaan sesuatu perkataan sudah tentu membawa makna yang tidak sama. Kalau kita kata berubah-ubah maksudnya apa? Tidak tetap keadaannya. Sekejap ini, sekejap itu. Jadi kalau kita berubah-ubah pendapat, maksudnya macam mana? Pendapat kita berubah-ubah. Ya, berubah-ubah pendapat pun memang salah pun. Ya, sebenarnya kita nak kata apa? Kita saling memberi. Saya beri, awak beri, saling memberikan pendapat yang berbeza, maka sepatutnya bukan berubah-ubah. Tapi apakah perkataan lain? Cuba murid-murid sekalian fikirkan dulu. Baik. Kemudian, mungkin ada yang tertanya-tanya, cikgu, kenapa sungguh amat ini betul? Kenapa sungguh amat ini betul? Murid-murid sekalian, amat, sangat, sungguh, ya, amat, sangat, sungguh. Okay, macam inilah. Biar cikgu buat sedikit catatan di sini ya. Sangat sungguh ialah kata penguat bebas. Boleh. Kata penguat bebas. Kata penguat bebas ini memang bebas, ya, memang bebas, bebas sifatnya. Ya, kita boleh kata amat cantik. Kita juga boleh kata cantik amat. Kita boleh kata sangat elok. Kita boleh kata elok sangat. Kita boleh kata baik sungguh. Kita juga boleh kata sungguh baik. Itu yang menjadikannya bebas. Dan kebebasannya bukan setakat ini. Kita juga boleh kata sangat berat sekali. Ya, sungguh hebat, benar, boleh. Malah kita juga boleh tambah kepada amat, teramat baik. Kita juga boleh tambah kepada sangat menjadi tersangat baik. Walaupun tersungguh, kalau ikut aturan di sini, tersungguh juga boleh diterima, tetapi kalau ikut convention iaitu kelaziman penggunaan bahasa, dia sesuatu yang bukan lazim, ya, tidak lazim dalam bahasa Melayu, maka kita tak terima tersungguh. Ya, walaupun ada pihak-pihak tertentu yang berpendapat bahawa tersungguh juga boleh diterima, tapi bagi cikgu, kalau ikut kelaziman penutur jati masyarakat Melayu memang jarang-jarang sekali, malah kalau tak silap, tak pernah ada pun orang menyebut tersungguh. Ya, walaupun dari segi tata bahasa nampaknya tak salah.
Ya, baik. Kalau teramat tersangat itu betul. Baik. Kemudian satu lagi yang boleh kita lakukan dengan perkataan sangat amat sungguh ini adalah kita boleh menggandingkan dua. Contohnya, sungguh sangat baik, amat sangat besar, amat sungguh merdu. Semua ini juga boleh diterima sebagai darjah penghabisan. Ya, kalau dah amat sungguh merdu, janganlah pula kita tambah sekali di belakang. Tapi kalau tadi kita hanya kata sangat, maka kita boleh letak sekali di hujung. Tak ada masalah. Baik, jadi ini tentang penggunaan kata penguat bebas, amat, sungguh ni, ya, yang sebenarnya tak salah pun. Itu sebabnya cikgu tak serelahkan pun kesalahannya di sini. Tak ada. Ya, dia bukan satu kesalahan. Betul. Ya, sungguh amat penting itu betul. Baik, cuma cikgu hendak membincangkan yang lain. Ini sudah yang lainnya. Mungkin cikgu boleh padam. Tak apa. Seterusnya. Baik. Memper. Kemudian saya letak kata adjektif. Ya. Bolehkah saya letakkan? Ya. Tak boleh, ya. Tak boleh. Ya. Baik. Kalau memper digunakan dengan diimbuhkan pada kata adjektif, dia mesti dalam bentuk memper kata adjektif tersebut. Contohnya, mempercantik, memperkukuh, memperhebat. Ya, kita tak boleh letakkan mempercantikkan salah walaupun sedap didengar. Mempercepatkan salah walaupun juga sedap didengar. Ya, bagi cikgu tak sedap lah. Tapi bagi banyak pengguna bahasa yang lain tu dia macam sudah terbiasa. Mempercepatkan, memperbanyakkan, memperhebatkan, memperkukuhkan, ya, memperketatkan, perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Ya, kita sentiasa mendengar istilah ini ya, digunakan dalam media. Sepatutnya perintah kawalan pergerakan diperketat, bukan diperketatkan. Ya, baik. Jadi dalam bentuk aktif pun sama, pasif pun sama. Memper tidak adakan, diper tidak adakan. Kalau kata dasarnya adjektif, mungkin ada murid tertanya-tanya, cikgu, kadang-kadang saya tak tahu bagaimana saya nak bezakan sesuatu kata itu adjektif ataupun bukan kata adjektif. Maka senang sahaja. Ingat tak tadi kita belajar kata penguat sangat sungguh amat ini? Kita kaji, kita masukkan, kita kaji kata dasar dalam mempercantik, iaitu cantik dengan kata penguat. Contohnya, sangat cantik, ada makna? Ada, maka cantik adjektif. Sangat kukuh ada makna? Ada, maka kukuh kata adjektif. Hebat, sangat hebat ada makna? Ada, maka hebat itu kata adjektif. Berbanding dengan perkataan ini, memperhatikan. Mereka sedang memperhatikan keputusan tersebut, memperhatikan. Ya, adakah hati itu kata adjektif? Sangat hati. Bukan. Maka memperhatikan itu tidak tertakluk dengan peraturan tadi itu. Ya, jadi peraturan tadi memper belakang tidak boleh adakan hanya untuk kata adjektif. Boleh, murid-murid sekalian? Cikgu sebenarnya nak bincang satu lagi, ya, memperkasakan. Kadang-kadang ada orang kata memperkasakan ini salah, sepatutnya memperkasa. Sebab dia kata itu kata adjektif. Saya tanya, kata adjektifnya apa? Ya, baik. Sebenarnya pelajar, untuk ini kita jangan keliru. Kata dasarnya ialah perkasa. Kata dasarnya perkasa iaitu gagah, hebat, baik. Ya, kalau jadi per di sini bukan imbuhannya, cuma ejaannya dalam kamus dewan ialah memperkasakan, walaupun mungkin sepatutnya lebih tepat lagi memerkasakan. Ya, tetapi ejaan yang kita dapat, ya, dan digunakan dengan meluasnya ialah memperkasakan. Jadi kita perlu tahu memperkasakan, perkasa di sini ialah kata dasarnya. Sangat perkasa, memang adjektif. Kalau kita nak guna imbuhan memper, maka dia akan menjadi memperkasa. Cuma nampak pelik pula kalau kita sebut memperkasa. Tapi dari segi tata bahasa tak salah.
Ya, kalau nak memperkasa, ya, cuma mungkin dari segi penerimaan masyarakat, penerimaan pengguna bahasa pada umumnya mungkin sukar untuk menerima perkataan ini. Tapi jangan sekali-kali kita sebut memperkasa itu betul, memperkasakan salah. Jangan pula kita sebut ini betul, ya. Memperkasa memang salah. Memang perlu adakan. Contohnya, mencantik salah. Kita mesti sebut mencantikkan, bukan mencantik. Mengukuh salah, mesti sebut mengukuhkan. Ya, jadi memperkasa pun salah, memang mesti memperkasakan. Baik, saya rasa cikgu sudah membincangkan banyak ya tentang bahagian ini. Ya, misalnya, okay. Clearkan semua. Baik, jadi kesalahan yang lain lebih kepada kesalahan ejaan, macamnya ukhuwah, ejaan salah, sekaligus ejaan salah, sekali dengan gus tu boleh berdiri sendiri, gus boleh berdiri sendiri, ya. Gus maksudnya semuanya pada waktu yang sama. Gus ialah semuanya pada waktu yang sama. Sekaligus maksudnya semuanya pada satu kali. Macam tu. Okay. Jadi sekaligus ejaan salah. Demi untuk ialah satu bentuk lewah. Bentuk lewah kerana apa? Lewah maksudnya keterlaluan. Sudah ada demi, kenapa nak untuk? Maksudnya sama. Okay. Lagipun kalau dari sudut kata sendi nama, cikgu nanti akan jelaskan semula dalam slide yang satu lagi. Kata sendi nama tidak boleh berderetan. Di sini demi untuk keharmonian keluarga lebih kepada kata sendi nama. Jadi kata sendi nama tidak boleh berderetan dua bersama-sama. Tak boleh. Okay. Baik. Kita lihat slide yang seterusnya. Kita lihat jawabannya apa. Berinteraksi, membantu, berinteraksi, mesti ada imbuhan ber. Tanpa imbuhan, interaksi ialah kata nama. Jadi kita tak boleh sentiasa interaksi. Mesti letak imbuhan ber, baru menjadi kata kerja. Membantu, kerja-kerja kebersihan. Bukan kerja-kerja pembersihan. Kebersihan ialah keadaan yang bersih. Ya. Pembersihan ialah perihal ataupun proses membersihkan. Baik. Kemudian bukan berubah-ubah pendapat. Bertukar-tukar pendapat. Saling memberikan pendapatnya. Sekaligus mempererat. Cikgu suka mengingatkan murid-murid sekalian bahawa banyak antara kita yang sebut erat. Kita dah sangat terbiasa dengan sebutan erat. Sangat erat hubungan mereka. Tapi sebenarnya, sebutan yang betul dan baku untuk perkataan ERAT ialah erat. Ya, kita boleh merujuk kamus Dewan, ya, bagaimana kita sebut bunyi I ini. Ya. Jadi di sini perlu disebut sebagai erat, mempererat. Erat ialah kata adjektif, sangat erat. Ya, maka mempererat. Ukhuwah kurang satu U tadi, dan demi atau untuk kita pilih satu saja. Baik, seterusnya kita lihat satu lagi bahan. Manfaatlah masa senang dengan aktiviti yang sihat seperti bermain dengan adik-beradik, membaca buku, mengulang kaji pelajaran, melakukan senaman ringan di dalam rumah atau mencuba aktiviti baru dan sebagainya. Baik, bahan ini agak mudah. Sebelum cikgu terangkan apa-apa, cikgu hendak murid-murid sekalian cuba fikir betulkan kesalahan-kesalahan dalam bahan ini dulu. Sepatutnya tak ada masalah, cuma cikgu boleh beritahulah ada berapa kesalahan. 1, 2, 3, 4, 5 kesalahan. 1, 2, 3, 4. Sepatutnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 kesalahannya. Baik. Apakah anda kena pasti apakah 5 kesalahan itu? Manfaatlah. Manfaat itu faedah. Faedah lah. Ya. Dia macam kekurangan sesuatu, ya. Baik. Sengang, apa sengang? Ejaannya salah. Adik-beradik, ejaannya
Salah. Adik-beradik ialah satu kata ganda. Kalau kata ganda, ejaannya bagaimana? Mengulang kaji ialah kata majmuk. Betul ke ejaan kata majmuk macam ini? Baru? Salah apa baru? Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu hendak ingatkan di sini bahawa apabila kita memberikan imbuhan kepada kata majmuk pada umumnya memang ejaannya terpisah. Kecuali 15 kata majmuk yang telah pun mantap, ya, 15 kata majmuk yang telah pun mantap dan tersenarai dalam tata bahasa Dewan. Jadi rujuk tata bahasa Dewan untuk 15 kata majmuk yang sudah mantap dan dieja rapat. Ya, contohnya beritahu, jawatan kuasa, tanda tangan, warga negara, setiausaha, jawatan kuasa, ya, suruhanjaya, pesuruhjaya. Ya, ini antara yang terdapat dalam 15 itu. Yang lain, kebanyakannya boleh dikatakan hampir semuanya memang ejaannya terpisah. Apabila terpisah, kalau contohnya mengulang kaji imbuhannya meng, awalan. Kalau hanya ada meng, dia tidak ada kan di belakang, maka ejaannya pisah. Apabila kita guna apitan, baru dia rapat. Contohnya perkataan menguatkuasakan. Kita sentiasa terbaca dan mendengar perkataan menguatkuasakan sekarang, ya, menguatkuasakan PKP. Kalau menguatkuasakan, kuat kuasa memang kata majmuk. Kuat satu perkataan, kuasa satu perkataan. Okay. Jadi kalau menguatkuasakan, apitan, menaikkan, memang dia rapat. Tapi kalau penguat kuasa hanya ada awalan pe, maka penguat kuasa itu dua patah perkataan. Baik, begitu juga di sini mengulang kaji. Baru, ya. Okay, mungkin cikgu buatlah sedikit catatan di sini lagi, ya. Baik. Tadi cikgu sebutnya kalau menguat kuasakan, memang dikena macam ini. Penguatkuasaan macam ini, tapi kalau berkuat kuasa mesti pisah dan penguat kuasa juga mesti dipisahkan kerana kuat kuasa ialah kata majmuk. Kemudian apa bezanya baru dengan satu lagi, baru dan baharu, ya. Baru lebih kepada merujuk waktu, baharu tu lebih merujuk sifat. Baru tu dalam bahasa Inggeris ialah just, baru saja. Baharu itu ialah new. Okay. Saya baru membeli sebuah komputer baru. Ya. Jadi baru just, baharu tu new. Baik. Boleh, ya? Kita teruskan. Apakah jawapannya? Manfaatkanlah tanpa akhiran kan. Tak jadi. Dia masih kata nama manfaat. Tak boleh. Dia mesti manfaatkanlah. Itu memanfaatkan. Ya. Masa senggang maksudnya masa terluang, masa lapang. Adik-beradik ialah kata ganda. Jadi ada tanda sempang. Kalau kata ganda, mesti ada tanda sempang. Kalau kata majmuk, mesti tak ada tanda sempang. Ya, ini perbezaannya. Mengulang kaji, tak ada tanda sempang, dan jarakkan. Baharu, ya, aktiviti baharu. Baik, bolehkah kita teruskan? Baik, yang ini, ya, banyak maklumat di sini.
Penggunaan telefon pintar atau pelbagai peranti elektronik untuk mengakses sosial media sudah berbudaya dalam masyarakat kita. Sehubungan itu, berikut adalah beberapa perkara yang perlu diamalkan oleh kita. Banyak kesalahannya. Tidak menyebar berita palsu. Sekiranya ada bukti yang mencukupi, pihak berkuasa boleh menyabitkan semua yang melakukan kesalahan ini. Tidak terus percaya sesuatu berita yang tular di dalam media sosial. Berita yang menimbulkan kerisauan yang keterlaluan hanya akan mengkucar-kacirkan keadaan. Berkongsilah maklumat yang sahih sahaja dari sumber yang tepat seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Baik, bahan ini ada banyak kesalahan. Kita cuba lihat ada berapa kesalahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasanya ada 10 sekurang-kurangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minta maaf saya tak nampak itu, 11, 12, sekurang-kurangnya 10. Baik, 12. 12 kesalahan. Kesalahan apa ni semuanya? Sosial media ke media sosial. Bahasa Inggeris memang kita sebut social media, ya. Macam bahasa Inggeris kita sebut school bus, tapi bahasa Melayu kita sebut bas sekolah, ya. Sebab bahasa Melayu kita menggunakan hukum DM, ya. Kalau murid-murid dah lupa, ya, cikgu hendak ingatkan kita menggunakan hukum DM. DM maksudnya diterangkan, menerangkan. Benda yang hendak diterangkan di depan, yang hendak menerangkan letak di belakang. Ya, contohnya apa? Kamus bahasa Melayu, ya, bukan bahasa Melayu kamus, ya. Kalau kita minum susu lembu. Kalau kita menternak lembu, untuk mendapat susunya, kita menternak lembu susu. Tapi kita minum susu lembu. Nampak? Bahasa Melayu sebenarnya sangat menarik, ya. Kalau kita dan mudah saja, kita hanya tengok perkataan pertama, ya, bahagian pertama sesuatu frasa. Contoh yang lain, warna daun, ya, bukan warna daun. Maksud saya daun hijau, ya, daun hijau. Daun hijau itu maksudnya daun berwarna hijau. Tapi kalau kita sebut hijau daun, maksudnya hijau, warna hijau, yang warna hijau itu seperti warna daun. Jadi itu hijau daun, ya, daun hijau. Okay. Lembu susu lembu. Ayam daging ayam. Ya. Sosial media sosial. Tapi sosial media memang tak ada lah. Ya, memang yang kita ada media sosial saja. Baik, kemudian seterusnya berbudaya itu salah dari segi imbuhan. Ya, cikgu hendak pelajar murid-murid sekalian fikirkan apakah imbuhan yang betul untuk berbudaya. Berbudaya membawa maksud ada budaya, berbudaya, ya, menggunakan bahasa yang berbudaya, ya, contohnya. Tapi di sini dia bukan nak kata mempunyai budaya, tetapi dia nak kata menjadi budaya, ya, menjadi budaya. Okay, sekejap lagi cikgu akan jelaskan. Kemudian sehubungan itu juga salah kerana kurang satu perkataan. Sehubungan maksudnya sama hubungan. Kalau kita letak sehubungan itu, dia akan menjadi sama hubungan itu. Apakah perkataan yang kurang di situ, ya? Sama hubungan itu. Dia mesti ada satu kata sendi nama untuk melengkapkannya. Okay. Kemudian berikut ialah kata kerja. Mana boleh berikut adalah? Berikut ialah kata kerja. Ya. Bolehkah saya kata atas adalah, bawah adalah? Tak boleh. Ya, berikut adalah, salah. Dan kemudian adalah kata pemeri. Beberapa perkara ialah frasa nama. Adakah betul kalau kita guna adalah? Kemudian diamalkan oleh kita
bentuk pasif telah pun dibincangkan tadi. Menyebar, imbuhan salah, tak lengkap, menyabitkan, menyabitkan. Sepatutnya apa ya? Percaya, salah apa? Di dalam ke dalam. Ya. Di sentiasa digunakan untuk sesuatu yang ada konsep ruang di dalam rumah. Kita duduk di dalam rumah. Ya, jangan ke mana-mana. Itu di dalam. Tapi di sini, media sosial tidak ada konsep ruang. Maka kita tak perlu menggunakan di. Hanya dalam saja. Ya. Dan mengkucar-kacirkan. Apabila kita berikan imbuhan, ya, proses pengimbuhan kata ganda, ya, bagaimana, ya, bagaimana. Dan kemudian akhir sekali ialah penggunaan kata sendi nama dari. Ya, bagaimana kita bezakan kata sendi nama dari daripada. Baik, jadi cikgu mungkin akan pilih beberapa yang menarik di sini untuk dibincangkan. Okey. Baik, cikgu akan buat sedikit catatan lagi di sini. Okay. Berkaitan dengan berbudaya. Ya, berkaitan dengan berbudaya. Ya. Berbudaya maksudnya ada budaya. Ya. Jadi di sini sebenarnya kita nak sebut apa? Okay. Sebenarnya kita nak guna imbuhan me. Imbuhan me ini sangat menarik. Ya. Salah satu fungsi imbuhan me ialah menjadi. Salah satu maksudnya ialah menjadi. Contohnya, memutih. Rambut ibu memutih. Maksudnya menjadi putih. Padi sudah menguning. Biasa kan? Padi sudah menguning. Maksudnya menjadi kuning. Okay? Jadi di sini, salah satu fungsi imbuhan me ialah menjadi. Ya. Jadi di sini, kita nak kata membudaya. Membudaya maksudnya menjadi budaya. Perkataan ini tak sama dengan membudayakan. Ya. Membudayakan ialah contohnya, kita hendak membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Membudayakan amalan membaca maksudnya menjadikan amalan membaca sebagai budaya. Ya, baik. So, sebaliknya kalau kita kata amalan membaca sudah membudaya dalam masyarakat. Itu maksudnya sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Ya, tapi kalau tadi kita kata kerajaan hendak membudayakan, maksudnya menjadikan sesuatu itu sebagai budaya. Ya, jadi kerajaan hendak membudayakan. Membudayakan amalan membaca. Ya, kerajaan hendak membudayakan amalan membaca. Amalan membaca sudah membudaya dalam masyarakat. Okey, baik. Jadi dia tak sama apabila kita letak awalan ataupun kita gunakan apitan. Baik, kemudian satu lagi yang cikgu nampak menarik di sini ialah cikgu hendak kongsikan satu lagi. Ya, kalau tadi kita nampak, ya, kalau tadi kita tengok yang ini. Berikut adalah, ya, berikut adalah. Berikut ialah kata kerja. Bagaimana kita nak menjadikan sesuatu itu menjadi kata nama? Okey, cikgu padamkan ini dulu, ya. Okey, kita gunakan yang. Yang berfungsi sebagai pembenda. Yang berfungsi sebagai pembenda. Okey, contohnya kalau saya kata yang hitam itu milik saya. Pada asalnya hitam ialah adjektif. Pada asalnya hitam ialah adjektif. Tapi apabila saya tambah yang hitam itu menjadi satu frasa nama. Ya, yang hitam itu menjadi satu frasa nama. Okey. Barat. Jadi di sini kalau saya kata berikut ialah
senarai nama. Okey, salah. Sepatutnya saya mesti kata yang berikut ialah. Sebab kalau berikut ialah kata kerja. Tapi apabila sekarang saya tambah yang berikut sebagai pembenda, pembenda maksudnya menjadikan sesuatu yang bukan kata nama menjadi benda, iaitu menjadi kata nama. Jadi sekarang yang berikut ialah senarai nama pemenang contoh. Okey, jadi ingat kita tak boleh kata berikut ialah atau berikut adalah, ya. Yang berikut ialah, ya. Yang berikut adalah tentang, boleh sebab adalah, dan ialah kata pemeri yang juga perlu kita bezakan penggunaannya. Baik, kata pemeri dalam bahasa Melayu ada, ialah dan adalah. Ya, ialah dan adalah. Ialah mesti diikuti kata ataupun frasa nama, manakala adalah mesti diikuti kata ataupun frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Jadi contohnya kita boleh kata adalah tentang, tak ada masalah, itu sendi, ya. Adalah baik, tak ada masalah, ya. Tetapi cikgu hendak ingatkan murid-murid sekalian bahawa selalunya kita mendengar ayat-ayat seperti ini. Perkara itu adalah disebabkan oleh. Okay. Perkara itu adalah disebabkan oleh. Keputusan itu adalah berpandukan. Okay. Masalah ini adalah berpunca daripada. Semua ini salah. Semua ini salah, ya. Sebab kalau kita lihat, kata pemeri adalah hanya diikuti adjektif atau sendi nama, ialah hanya diikuti frasa nama. Tapi kalau kita lihat, yang ini disebabkan ialah kata kerja. Berpandukan pun kata kerja. Berpunca pun kata kerja. Maka, maksudnya di sini, kita tidak boleh guna kata pemeri di depan kata kerja. Dan oleh sebab itu, kita mesti kata perkara itu disebabkan oleh, barulah betul. Keputusan itu berpandukan, barulah betul. Ya. Dan satu lagi, masalah ini berpunca daripada, barulah betul. Okey, boleh? Baik. Padamkannya ini semua dulu. Jadi setakat ini kita sudah belajar dua. Satu yang sebagai pembenda, satu ialah tentang penggunaan kata pemeri. Ya. Baik. Kemudian seterusnya cikgu hendak menarik perhatian murid-murid dengan perkataan menyabitkan. Baik pelajar, ini agak menarik, ya. Sabit dalam bahasa Melayu ada dua makna. Ya. Satu maksud sabit ialah pisau. Pisau yang melengkung. Ya, biasanya untuk memotong. Ya, biasanya untuk memotong padi, rumput, ya, dan lain-lain. Itu sabit yang pertama. Kemudian kita ada juga satu lagi sabit, ya, yang berasal daripada bahasa Arab sebenarnya. Kalau kita rujuk kamus Dewan, berasal daripada Arab, yang membawa maksud sudah tetap, nyata, sah, ya, ataupun terbukti melakukan sesuatu kesalahan. Jadi kita ada dua makna yang berbeza, dan sabit yang pertama ini memang bahasa Melayu. Sabit yang kedua ini bahasa Melayu juga, tetapi diserap ataupun dipinjam daripada bahasa Arab. Jadi apabila dalam proses kita memberikan imbuhan, dan proses kita memberikan imbuhan,
dalam proses kita memberikan imbuhan, kita mesti dalam proses kita memberikan imbuhan ini, kita mesti sangat pentingkan aspek apa? Maaf ya, sini tak nampak. Maaf. Saya ulang balik ya. Ya. Apabila kita, maaf ya, sini tak nampak tadi. Sekejap, cikgu berhenti dulu ya. Cikgu buat balik, cikgu type balik ya. Bahagian itu minta maaf ya. Okey. Tak apa. Okey, sabit satu ialah pisau yang melengkung. Okey. Jadi itu ialah pisau yang melengkung untuk memotong padi. Okay. Pisau yang melengkung untuk memotong padi, ya, ataupun rumput. Itu ialah sabit. Satu lagi maksud sabit ialah berasal daripada bahasa Arab, ya, yang membawa maksud sudah, nyata, sah, terbukti, melakukan kesalahan. Okay. Sudah nyata, sah atau terbukti melakukan kesalahan. Jadi dalam sistem pengimbuhan bahasa Melayu, ya, apabila kita nak berikan imbuhan kepada bahasa Melayu, ya, untuk kata pinjaman, kita mesti kita tidak akan mengikut maksudnya sistem biasa. Sebagai contohnya kalau sabit, kalau saya beri imbuhan dia akan menjadi menyabit. Menyabit ya, sebab itu bahasa Melayu. Okey. Satu, kalau saya beri imbuhan, makan dia akan menjadi menyatukan. Ini memang kita dah biasa. Tapi disebabkan ya, maksud yang kedua sebenarnya merupakan kata pinjaman daripada Arab, maka kita tidak mengikut sistem biasa kita. Kita akan guna men, kemudian sabitkan. Dia akan menjadi mensabitkan. Mensabitkan itu maksudnya mengisytiharkan. Ya, mengisytiharkan. Ya, seseorang itu bersalah dengan berdasarkan bukti. Itu mensabitkan, mengisytiharkan seseorang itu, mengumumkan seseorang itu salah. Ya, sama keadaannya apabila kita berikan imbuhan kepada contohnya memproses. Kita tak kata memproses, kita akan guna kekalkan P. Begitu juga apabila kita berikan imbuhan kepada komputer, mengkomputerkan. Kita tak boleh sebut mengkomputerkan. Tak boleh mengkomputerkan, dia mesti mengkomputerkan. Sebab ejaan asal tu mesti nampak selepas kita berikan imbuhan. Ini sistem pengimbuhan kepada kata pinjaman. Untuk kata pinjaman, kita nak kekal nampak ejaan asal dalam perkataan itu. Ejaan asal, sabit mesti nampak. Jadi itu yang menyebabkan berlakunya kekeliruan, tetapi kekeliruan ini sebenarnya menjadikan pembelajaran bahasa Melayu ini nampak sangat menarik sebenarnya. Sebab kalau menyabitkan, kita ada juga perkataan menyabitkan. Menyabitkan maksudnya menyabit sesuatu untuk seseorang. Ya, menyabit sesuatu untuk seseorang. Contohnya, saya akan menyabitkan ayam rumput di belakang rumah. Saya akan menyabitkan ayam rumput di belakang rumah. Ya, maka itu menyabitkan. Tapi kalau mensabitkan seseorang dengan sesuatu kesalahan. Jadi itu
perbezaannya, ya, tetapi tidak banyak daripada kita yang sebenarnya sedar akan perbezaan ini. Itu sebabnya cikgu hendak menarik perhatian murid-murid dengan perkara ini. Ya, baik. Kemudian satu lagi yang juga cikgu hendak kongsi di sini ialah kucar kacir, ya, perkataan kucar kacir. Ya, perkataan kucar kacir apabila diberi imbuhan, ya, kucar kacir apabila diberi imbuhan, dia akan menjadi mengucar. Ini bahasa Melayu, jadi kita kena ikut sistem bahasa Melayu. Kita tak boleh pula sebut tak boleh mengkucar kacirkan. Sebab bahasa Melayu apabila K, kita akan hilangkan K itu, ya, gugurkan K itu menjadi mengucar. Tetapi walaupun kita kata, kenapa saya perlu tukar, ya? Tak boleh ke saya tulis mengucar kacirkan? Tak boleh. Ya, sebab dia kata ganda, dan kata ganda ini dia macam dia berirama, dia berirama. Jadi kalau tadi kucar kacir, dan kacir tak boleh berdiri sendiri di sini, dia mesti ikut sistem tadi, mengucar ngacirkan, baru betul. Okay? Jadi ingat, ya, mengucar ngacirkan ialah ejaan yang betul untuk kucar kacir setelah diberi api tambahkan, dan bukan mengucar kacirkan atau mengkucar kacirkan. Dia mesti ubah, dia mesti kedua-duanya pun tukar. Contohnya tangis. Apabila kita berikan penggandaan, dia akan menjadi menangis, nangis. Ya, perkataan ini tak akan menjadi menangis-tangis. Dia mesti tukar, dia mesti menangis-nangis. Begitulah juga penjelasannya. Okay? Baik. Jadi yang lain itu saya rasa sepatutnya tidak ada masalah. Okay? Okay, sepatutnya yang lain itu tak ada masalah. Jadi kita lihat apa pembetulannya. Okay. Media sosial, membudaya, sehubungan dengan itu, mesti ada dengan. Kalau tidak, dia menjadi sama hubungan itu, dia mesti sama hubungan dengan itu. Yang berikut bukan berikut, yang sebagai pembeda, ialah kata pemberi yang diikuti kata nama. Beberapa perkara yang perlu kita amalkan itu ialah frasa nama. Baik. Yang perlu kita amalkan, bentuk pasif diri pertama, menyebarkan bukan menyebar, mensabitkan bukan menyabitkan. Baik, di sini kita tak boleh kata percaya sesuatu berita. Dia mesti percaya akan. Percaya ialah kata adjektif emotif yang ada emosi. Ya, jadi kata adjektif emotif macam suka, gemar, benci, percaya, yakin, semuanya diikuti akan di belakangnya. Ya, ataupun sebagai alternatif kita jadikannya kata kerja transitif dengan beri imbuhan me-i dan akan menjadi mempercayai. Ya, okay. Dan di dalam salah dalam mengucar ngacirkan, dan kemudian penggunaan kata sendi nama daripada, bukan dari. Dari untuk ingat ATM, arah, tempat, masa. Okay, di sini daripada sumber, bukan arah, bukan tempat, bukan masa. Jadi kita guna daripada. Boleh, ya? Yang ini panjang sikit sebab memang ada banyak soalan di sini. Baik, kemudian seterusnya. Kita lihat satu lagi. Hubungilah dengan pihak yang bertanggungjawab menerusi talian sokongan psikososial COVID-19 jika sekiranya menghadapi masalah seperti berlaku kes diskriminasi pada diri anda, menghadapi kemurungan, panik, dan sebagainya. Okay, apa yang salah di sini? Hubungilah. Sebenarnya yang salah itu hubungilah dengan. Ya, cikgu highlight di sana cikgu buat highlight salah. Tak cukup, dia sepatutnya hubungilah dengannya, salah. Okay. Jika sekiranya berlaku. Baik. Satu tentang ejaan, satu tentang kata kerja yang betul, ya. Dan kemudian satu lagi jika sekiranya sama saja, kan? Satu lagi yang cikgu suka menarik perhatian di sini, seperti berlaku. Okay.
Baik, mengapa seperti berlaku itu salah ya? Mengapa seperti berlaku itu salah? Cikgu berikan penjelasan di sini. Sekejap ya, cikgu tutup ini dulu. Ini baik. Sekarang kita baik. Seperti ialah kata apa? Siapa boleh jawab? Seperti ialah kata sendi. Baik. Mengapa kata sendi nama dinamakan kata sendi nama? Sebab kata sendi nama maksudnya kata yang menjadi sendi kepada kata nama. Kata sendi nama ini sendiri sudah memberitahu kita bahawa perkataan ini di belakangnya mestilah kata nama. Itu sebabnya dinamakan sebagai kata sendi nama. Dia sendi, join, sendi kepada kata nama. Itu sebabnya itulah sebabnya mengapa kata sendi nama dinamakan kata sendi nama. Maksudnya kata sendi nama ini KSN di belakangnya mesti KN. Dia mesti kata nama. Ya, KSN belakangnya mesti KN. Tak boleh kata lain. Okay? Jadi, di sini kalau seperti saya, tak ada masalah. Saya ialah kata nama. Kata ganti nama, kata nama. Ya. Seperti ini, tak ada masalah. Ya. Seperti ini pun tak ada masalah. Dia masih kata nama kerana ini ialah kata ganti nama tunjuk. Okay? Seperti COVID-19. Memang tak ada masalah sebab COVID-19 juga merupakan kata nama. Tapi kalau kita kata seperti berikut, kalau tadi kita kata seperti berikut, ingat tak? Seperti berikut bolehkah? Salah. Sebab berikut ialah kata kerja. Jadi bagaimana menjadikan berikut ini betul? Kita mesti tambah pembenda. Ingat tak tadi cikgu dah mengajar? Yang berikut. Apabila kita tambah yang berikut, baru menjadi frasa nama. Ya, frasa nama, kata nama samalah. Ya, jadi kalau seperti yang berikut, tak boleh seperti berikut. Begitu juga kalau sekarang kita kata seperti berlaku. Case apa? Berlaku ialah kata kerja. Bolehkah saya kata seperti yang berlaku case? Bukan. Kita tambah satu lagi pembenda. Berlakunya case. Okay. Jadi pelajar ingat ya, nya juga merupakan pembenda. Apabila kita tambah nya pada sesuatu perkataan yang pada asalnya bukan kata nama, perkataan itu akan menjadi kata nama. Sekarang berlakunya sudah menjadi kata nama. Okay. Berlakunya sudah menjadi kata nama. Okay. Baik, jadi ingat ya, kata sendi nama mesti diikuti kata nama. Kalau kata yang mengikuti kata sendi nama itu bukan kata nama, maka kita ada dua cara. Satu, kita lihat adakah boleh kita tambah yang sebagai pembenda, ataupun mungkin kita tambah nya sebagai pembenda. Baik. Jadi saya rasa ini ialah satu maklumat yang penting ya, dan perlu diketahui oleh murid-murid sekalian. Ya. Baik. Cikgu teruskan. Hubungilah pihak yang bertanggungjawab. Sebagai alternatif, kita boleh kata berhubunglah dengan. Kalau kita nak guna perkataan dengan, berhubunglah dengan pihak. Kalau tidak, kita buang dengan. Kita kata hubungilah pihak yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab ialah kata majmuk yang ejaannya mesti rapat. Ya, tanggungjawab ialah satu daripada perkataan yang tersenarai dalam 15 kata majmuk yang ejaannya mantap. Okay. Baik. Kemudian, jika sekiranya salah satu saja pilih, ya, jangan guna kedua-duanya, dan berlakunya case. Baik. Baik, kita teruskan. Satu lagi.
Pada masa ini kita seharusnya menunjukkan keprihatinan kita terhadap orang yang dijangkiti COVID-19 serta ahli keluarga mereka. Kita juga sepatutnya mengikuti kisah dan pengalaman pesakit yang sembuh daripada COVID-19 dan menceritakan tentang kisah mereka kepada pesakit atau keluarga yang masih bertarung dengan wabak ini sebagai sokongan moral dan motivasi. Selain daripada itu, kita wajar menghulurkan bantuan seperti derma kepada golongan terkesan oleh wabak. Baik, kita lihat apa kesalahannya. Ya. Menunjukkan jelas kesalahan ejaan. Keprihatinan, jelas kesalahan ejaan. Menceritakan tentang kesalahan frasa kerja transitif. Selain daripada itu, juga salah di sini. Ya. Ingat tak, tadi cikgu kata sendi nama bagaimana? Mesti diikuti kata nama. Okey, baik, cikgu berikan sedikit penjelasan. Menceritakan ialah kata kerja transitif. Ya. Okay, cikgu tak akan menjelaskan dengan panjang lebar di sini ya, apa itu kata kerja transitif sebab fokus kita pada hari ini hanya nak memurnikan bahasa, mengedit. Ya, kalau nak mengikuti kata kerja transitif, mungkin pada masa akan datang cikgu buat satu video khas untuk kata kerja transitif dan tak transitif saja. Okay. Tapi apa yang penting di sini ialah kata kerja transitif. Biasanya kata kerja transitif ini dapat dicam dengan melihat imbuhan mekan. Ya, biasanya kalau imbuhan mekan memang transitif biasanya lah. Okay. Jadi kalau kata kerja transitif ini dia mesti terus diikuti objek. Ya, mesti terus diikuti objek. Objek itu ialah frasa nama. Ya. Dia mesti terus diikuti objek. Tidak boleh tidak boleh disisipkan dengan perkataan lain. Ya. Tidak boleh disisipkan dengan perkataan lain. Jadi, kalau kita kata menceritakan kisah, kita jangan kata menceritakan tentang kisah. Kalau suka sangat nak guna tentang, maka kita guna bercerita. Bercerita ialah kata kerja tak transitif. Bila kita guna bercerita, kata kerja tak transitif, maka wajib ada tentang. Bercerita tentang kisah, boleh. Menceritakan kisah, boleh. Tapi kalau menceritakan kata kerja transitif, mesti terus diikuti objek. Itu sebabnya apabila kita menulis, kalau murid-murid tingkatan 4-5 sentiasa biasanya tulis rumusan, petikan ini membincangkan kesan-kesan. Tak boleh membincangkan tentang kesan-kesan. Macam itu. Okay? Dan ingat tak tadi cikgu kata apa? Ini sudah lain ya, kata sendi nama. Kata sendi nama mesti diikuti kata nama. Okay? Sekarang kita tengok ya, selain daripada itu. Selain ialah kata sendi nama. Daripada pun kata sendi nama. Mana boleh? Kita dah kata sendi nama mesti diikuti kata nama. Oleh sebab itu, dua kata sendi nama tidak boleh berderetan. Dua KSN tidak boleh berderetan. Maksudnya, memang kata sendi nama belakangnya terus kata nama. Jadi oleh sebab itu, kita mesti kata selain itu. Itu sebagai kata ganti nama tunjuk. Juga di bawah kategori kata nama. Jadi selain itu, betul. Selain daripada itu, salah. Boleh? Baik. Jadi cikgu harap perkara ini jelas. Ya. Selepas ini kalau tak jelas, habis siaran ini, tonton video ini semula untuk mengikuti bahagian ini. Baik. Kita lihat yang lain itu apa jawapannya. Pada masa ini kita seharusnya menunjukkan ya keprihatinan ejaan ya.
bercerita tentang atau menceritakan, dan selain itu. Baik, rasanya tak ada masalah. Baik, kita masih ada lagi. Bukan itu sahaja, anggota masyarakat patut menghaki sikap diskriminasi yang menjadi punca stigma pada pesakit atau sesiapa sahaja yang disyaki positif COVID-19. Namun begitu, pesakit dan bekas pesakit COVID-19 juga perlu sedar yang diskriminasi orang lain terhadap mereka tidak dapat mereka elakkan kerana orang lain juga berkemungkinan mengalami fobia kerana takut dijangkiti COVID-19. Sebagai kesimpulannya, kesihatan mental juga perlu dititik beratkan pada ketika kita menjaga kesihatan fizikal kita. Baik, jadi sebenarnya tadi cikgu telah membincangkan kesalahan-kesalahan seperti ini. Kita lihat apa yang salah. Okay, satu, menghakis. Ini adalah kesalahan dari segi penggunaan kata. Ya, kosakata yang digunakan itu tidak tepat. Menghakis ialah menjadikan sesuatu itu kurang. Ya, padahal kita nak menjadikannya langsung tiada, hapus, ya, sepenuhnya. Jadi kita bukan nak menghakis sikap diskriminasi, ya, tapi apa, ya, perkataan lain bunyinya lebih kurang sama, okay. Dan sedar yang ini kesalahan penggunaan kata hubung. Kata hubung apa yang sepatutnya betul, okay. Mereka elakkan, ya, bentuk pasif diri ketiga sepatutnya bagaimana. Tadi juga sudah cikgu terangkan. Dititik beratkan bagaimana. Tadi cikgu juga telah menerangkannya. Titik berat itu ialah kata kerja, kata majmuk, ya, kata majmuk sekarang sudah menjadi kata kerja, ya, kata kerja pasif kerana diberi imbuhan, ya, proses pengimbuhan itu sudah berlaku. Tetapi kalau proses pengimbuhan itu berlaku dan kita menggunakan apitan, apakah yang akan berlaku kepada titik berat itu? Ya, juga telah cikgu jelaskan dalam slide-slide yang sebelum ini. Okay. Jadi kita lihat satu demi satu. Menghakis sepatutnya mengikis, sedar bahawa, bukan sedar yang, ya, penggunaan kata hubung pancangan komplement bahawa mesti dibezakan daripada kata hubung pancangan relatif yang. Kita kata menjelaskan bahawa, bukan menjelaskan yang. Kita mesti yakin bahawa, bukan yakin yang. Okay? Baik. Dielakkan oleh mereka ialah beragam pasif diri ketiga yang betul kerana mereka ialah kata ganti nama diri yang ketiga. Dan dititik beratkan mesti dirapatkan kerana ada apitan di dan kan yang telah mengapitkannya sehingga menjadi satu perkataan. Baik, kemudian kita lihat, kita mesti kerap bertanya khabar kepada ahli keluarga yang berjauhan, sanak saudara dan rakan-rakan. Hubungan mesra di antara seseorang individu dan sahabatnya dapat memastikan wujudnya rasa selamat. Kasih sayang sesama manusia dan sikap saling faham memahami juga amat penting di masa kritikal ini demi kesihatan mental yang optimal. Kesan kesalahannya dulu. Ada kesalahan imbuhan, ada kesalahan ejaan, ada juga kesalahan maksud lewa. Ada juga kesalahan dari dalam penggunaan kata di antara, ya, dan saling faham memahami. Ya, cikgu hendak menerangkan beberapa perkara di sini. Okay, 3 perkara yang hendak cikgu terangkan di sini. Okay, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ya, kita mesti dapat bezakan kata ganda, kata majmuk, dan kata rangkai kata ataupun frasa. Okay. Kata ganda ini mesti ada tanda sempang, ya. Dan biasanya kata ganda, mengapa dinamakan kata ganda? Sebab kita nak menggandakan sesuatu
menggandakan keadaan sesuatu perkataan itu menjadi banyak ataupun menjadi kuat ataupun ulang, maka itu sebabnya kita menggunakan kata ganda. Okey. Kita hendak membawa maksud, maksudnya contohnya kita hendak membawa maksud jamak, kita hendak membawa maksud ulang, kita hendak membawa berulang-ulang, ya, kita hendak menjadikannya membawa maksud apa lagi, saling juga boleh. Okay. Kita hendak menjadikannya lebih dari segi kekuatannya, menguatkannya, ya, menguatkannya. Contohnya kalau kita kata licin, licau, maksudnya sangat, ya, kuat. Di sini mungkin saya gunakan perkataan sangat, ya. Licin, licau maksudnya sangat licin, ya. Faham, memahami maksudnya saling memahami, ya. Ulang, ya, contohnya mengetuk-ngetuk, itu ulang, ya. Jamak sayur mayur, pelbagai jenis sayur. Jadi apabila kita nak menjadikannya jamak, maka kita gunakan kata ganda, dan kata ganda wajib ada tanda sempang. Okey. Manakala kata majmuk ini biasanya kita kata A tambah B menjadi C. Apa maksudnya? A tambah B tak boleh masuk A, ya. A tambah B menjadi C. Contohnya kereta api, ya. Kereta, kita tambah dengan api dan kereta benda yang berlainan. Dia menghasilkan kereta api yang konsepnya bukan kereta, bukan api, tapi satu benda baharu. Maka kita kata itu kata majmuk. Kata majmuk, ejaannya jauh kecuali 15 yang telah ditetapkan itu. Rangkai kata dan frasa pula biasanya adalah dua patah perkataan yang berkaitan, dirangkaikan bersama-sama membentuk satu frasa baharu yang membawa satu maksud baharu. Ya, contohnya kita ada bukit bukau, ya, bukit bukau. Bukau ialah kawasan antara dua buah bukit. Ya, manakala bukit ialah bukit lah. Jadi bukit bukau sebenarnya dikategorikan sebagai rangkai kata. Ya, ada orang berpendapat bukit bukau ialah kata ganda. Ya, di sini adalah pelbagai mazhab, kadang-kadang tata bahasa ada pelbagai fahamannya. Tetapi bagi cikgu, bukit bukau itu ialah rangkai kata atau satu frasa sebab dia tak ada tanda sempang di sini. Ya, begitu juga sanak saudara. Ya, sanak saudara. Sanak maksudnya orang daripada kaum dan keluarga yang sama. Ya, sanak saudara. Okay. Jadi sanak saudara juga merupakan satu rangkai kata ataupun frasa di sini. Baik, tapi kalau kita nak sebut semua orang dalam keluarga itu, dalam saudara itu, kita kata saudara mara, dia menjadi kata ganda. Ya, tapi kalau sanak saudara tidak, sanak saudara itu sebagai rangkai kata. Okay. Begitu juga ada perkataan macam kering kontang. Sebenarnya kering kontang itu sepatutnya tak ada sempang sebab kering dan kontang kedua-duanya membawa konsep yang sama, iaitu maksud yang sama. Ya, jadi dan boleh berdiri sendiri. Biasanya kata ganda ni, perkataan yang kedua ni dia tak boleh berdiri sendiri. Biasanya. Itu sebabnya kita perlukan tanda sempang, ya. Walaupun ada juga yang boleh berdiri sendiri itu ialah yang berulang-ulang, ya. Perkataan yang sama berulang, ya. Macam contohnya mengetuk-ngetuk, itu perkataan yang sama, kan. Tapi kalau perkataannya berlainan di belakang, ya, perkataan yang kedua itu berlainan, memang dia guna tanda sempang untuk jadikannya boleh berdiri. Jadi manakala rangkai kata dua-dua patah perkataan itu memang boleh berdiri sendiri. Okay. Baik. Jadi ini hanya sedikit maklumat tambahan. Ya. Dan kemudian tadi cikgu ada juga sebutnya saling. Ya, saling ni maksudnya dua hala. Saling ni maksudnya dua hala. Apabila kita tulis faham memahami kata ganda, maksudnya ialah saling memahami. Ya, jadi kita tak boleh sebut saling faham memahami. Ya, kita hanya kata saling membantu, ya, saling memaafkan, ataupun kita sebut maaf memaafkan. Okey, jelas perkara ini? Okey, satu lagi
cikgu kata nak menjelaskan 3 perkara kan. Okay, satu lagi yang cikgu nak jelaskan ialah, maaf ya, dia menjadi macam ni lagi. Tak apa, saya buat balik. Okay, satu lagi yang cikgu nak jelaskan di sini ialah penggunaan antara. Ingat, kita sentiasa gunakan antara dan di belakangnya dengan apabila kita hendak membandingkan dua perkara. Ya, kalau benda yang kita bandingkan itu merujuk tempat, ya, maka kita kata di antara, ya, ataupun kedudukan. Contohnya, Ali duduk di antara Chong dengan Mutu. Ali duduk di antara Chong dengan Mutu. Dan bukannya dan. Kalau kita tulis dan, ini memang salah. Ya, tak boleh. Kita mesti guna dengan. Barulah betul. Okay. Dan kalau antara maksudnya yang tiada konsep ruang. Antara buku ini dengan buku itu, saya lebih suka buku itu, contohnya. So, antara buku ini dengan buku itu. Tak boleh antara buku ini dan buku itu. Mesti guna dengan. Ya, mesti guna dengan. Tetapi ada kekecualian. Kekecualiannya ialah apabila kita membandingkan lebih daripada 2. Apabila kita bandingkan 3 dan ke atas, kita tak guna dengan. Contohnya, antara Siti, ya, antara Siti, Siuli, dan, ya, antara Siti, Siuli, dan Vanny. Dan bukannya antara Siti, Siuli dengan Vanny. Tak boleh. Dengan digunakan untuk 2. Dan untuk 3 dan lebih. Ya, jadi ini betul. Kalau kita guna dengan pula sama. Baik, jadi 3 perkara yang hendak cikgu kongsikan di sini. Satu tentang perbezaan antara kata ganda, kata majmuk, kata rangkai kata. Ya, jadi barulah kita tahu ejaannya sepatutnya bagaimana, ada tanda sempang ke tak ada. Okay. Satu ialah tentang saling, okay, dan satu lagi ialah yang ini, antara dengan. Okay. Antara sentiasa berpasangan dengan, kecuali apabila kita membandingkan lebih daripada 2, maka kita kata antara A, B dan C. Kalau tidak, kita kata antara A dengan B. Ataupun di antara A dengan B. Bergantung pada keadaan penggunaannya. Okey, baik. Baik, jadi ini jawapannya. Bertanyakan kabar, bukan bertanya kabar. Ya, kita mesti kata bertanyakan kabar sebab bertanyakan maksudnya bertanya tentang. Kalau bertanya saja, dia kekurangan sesuatu. Melainkan kita kata bertanya tentang kabar. Ya, tapi di sini pelik kalau kita kata bertanya tentang kabar, macam tak sedap, jadi kita kata bertanyakan kabar. Sanak saudara memang tak ada sempang antara seseorang individu, bukan di antara, ya, sebab di sini tak ada tempat. Dengan, ya, faham memahami atau saling memahami pada masa kritikal, bukan di masa kritikal. Baik, murid-murid sekalian, akhir sekali, bahan yang terakhir, amalkan penjarakan sosial. Ini pun menjadi isu sekarang, ya. Isu dari segi penggunaan perkataan ini. Okay. Sebenarnya tak ada isu pun, ya, tetapi kadang-kadang ada masyarakat pengguna bahasa yang kurang memahami pengimbuhan, sistem pengimbuhan dalam bahasa Melayu. Okay. Antara dan lagi daripada dari. Ya, daripada dari itu bagi saya tak ada masalah rasanya, betul?
Dan sebenarnya semua telah pun cikgu jelaskan tadi. Ya, baik. Kalau kita menggunakan perkataan dari mesti untuk perkataan untuk arah, tempat dan masa. Ya, tapi selain arah, tempat, masa kita gunakan daripada. Okey, baik. Sebelum itu cikgu jelaskan penjarakan itu dululah. Ya, cikgu jelaskan penjarakan dulu. Baik. Menjarakkan. Ya, kita mesti tahu menjarakkan maksudnya berada jauh, ya, berada jauh ataupun menjauhkan diri atau menjarakkan diri daripada sesuatu atau seseorang, itu menjarakkan. Jadi kalau perihal menjarakkan itu ialah penjarakan. Ya, perihal menjarakkan, penjarakan. Okey. Jadi kita hanya berikan imbuhan pe-an. Tak tadi kita guna imbuhan pe-an. Bila kita tambah jarak, sudah tentu menjadi penjarakan. Mana perginya, mana ada satu lagi K di sini. Betul tak? Betul tak? Ya, macam kebaikan memang satu K. Keburukan pun satu K. Sebab kita guna imbuhan ke-an. Ini kita guna imbuhan pe-an. Cuma ada yang pengguna bahasa yang rasa pelik kerana dia tengok perkataannya macam ini. Penjarakan. Mana boleh penjarakan? Kita nak penjarakan siapa? Ya, padahal di sini kita mesti faham cara kita menyebut perkataan itu akan menyebabkan perkataan itu membawa makna yang berbeza. Apabila kita sebut penjarakan, memang itu membawa maksud penjara, ya. Tapi apabila kita sebut penjarakan, itu memang membawa maksud perihal menjarakkan. Jadi dari segi satu penjarakan, memang bunyinya, intonasi nadanya berlainan. Jadi perkara ini perlu kita sedar. Dan bagi cikgu tidak ada apa-apa yang mengelirukan. Ya, yang penting ialah kita faham, ya, morfologi, sistem pengimbuhan dalam bahasa Melayu. Itu sahaja yang paling penting. Ya, jadi yang betul memang penjarakan. Jangan sebut penjarakan. Jangan tambah satu lagi K pula. Itu memang menyalahi hukum tata bahasa. Okey, baik. Ada apa lagi yang perlu dijelaskan di sini? Rasanya tak ada, ya. Baik. Jadi kita lihat jawapannya. Amalkan penjarakan sosial, jarak di antara seseorang individu. Di sini di antara sebab ini merujuk tempat, ruang. Dengan individu lain mestilah sekurang-kurangnya 1 meter. Amalan ini penting kerana titisan bersin atau batuk yang keluar dari mulut, dari arah, ya, mulut kita, okay, biasanya mencapai trajektori kurang daripada 1 meter, bukan kurang dari, ya, daripada 1 meter. Trajektori ialah jarak melengkung, ya. Apakah yang telah kita pelajari pada hari ini? Cikgu simpulkan, ya, dari awal sampai sekarang, apakah yang telah kita pelajari? Baik, yang pertama, ejaan atau perkataan yang mengelirukan termasuklah kata pinjaman, kata ganda, kata masmur, rangkai kata, kata terbitan. Ya, contohnya mengulang kaji, mesti dipisahkan, dititik beratkan, mesti dirapatkan kerana satu imbuhan awalan, satu imbuhan apitan. Sanak saudara ialah rangkai kata, bukan kata ganda. Mengucang-ngacirkan apabila kita gandakan, kita mesti tukar kedua-dua K-nya kepada NG. Ya, dan simptom, kalau untuk perkataan kata pinjaman, kita cuba kekalkan ejaan sumber asal sejauh yang mungkin. Okay, kemudian kita juga belajar perbezaan dalam penggunaan kata sendi nama di dan pada, ya, dari dan daripada. Ya, baru saja kita bincang. Kata tanya seperti bila, siapa, mengapa tidak boleh digunakan dalam ayat penyata. Itu sebabnya kalau kita kata bila, datanglah ke rumah saya bila ada masa salah, sepatutnya apabila. Ya. Dan kekeliruan antara imbuhan apitan ke-an dan pe-an. Ya, tip kalau ke-an, keadaan. Kalau pe-an, proses atau perihal. Okay. Baik, apa lagi yang telah kita pelajari pada hari ini?
Baik, kata adjektif tidak boleh menerima apita memperkan. Contohnya mempercantikkan salah, mempercantik betul. Dua kata sendi nama tidak boleh berderetan. Kata sendi nama mesti diikuti kata nama. Okay? Itu sebabnya selain itu betul, selain daripada itu salah. Perbezaan antara baharu dengan baru, hukum DN ya diterangkan menerangkan sehubungan dengan itu baru betul. Nya sebagai pembenda, contohnya berlakunya, berlaku ialah kata kerja, berlakunya ialah kata nama. Yang sebagai pembenda, merah ialah kata adjektif, yang merah menjadi frasa nama. Ya, okey, boleh? Baik, seterusnya. Apalagi yang telah kita pelajari pada hari ini, penggunaan kata pemberi ialah diikuti frasa nama, adalah diikuti frasa adjektif atau frasa sendi nama. Ya, ingat kata pemberi kalau tambah frasa kerja salah. Ya, tadi cikgu sudah menjelaskannya dengan panjang lebar. Ya, dan kata kerja transitif mesti terus diikuti objek, ya, iaitu menceritakan perkara itu, jangan menceritakan tentang perkara itu. Menjelaskan kepada saya, tak menjelaskan perkara apa kepada saya, jangan menjelaskan kepada saya. Menjelaskan apa, dia mesti terus diikuti objek. Kata adjektif emotif seperti suka, percaya, gemar, yakin, sayang, mesti diikuti kata sendi nama akan. Percaya akan, suka akan, sayang akan, cinta akan negara. Kita mesti cinta akan negara dan bukan cintakan negara. Sebagai alternatif, guna imbuhan me-i. Kita mesti mencintai negara. Kemudian kekeliruan antara menyabitkan dengan mensabitkan, masih ingat? Ya, mensabitkan ialah mengisytiharkan seseorang itu melakukan kesalahan dengan bukti-buktinya, manakala menyabitkan ialah menolong seseorang untuk menyabit rumput dan sebagainya. Dan kekeliruan dalam penggunaan kata hubung panjangan relatif yang dengan kata hubung panjangan komplement bahawa. Menjelaskan bahawa, jangan menjelaskan yang. Kemudian antara atau di antara A dengan B, antara atau di antara A, B dan C. Ya, kalau 3 kita guna dan. Kalau 2 kita guna dengan. Ya, kekeliruan antara kata majmuk, kata ganda dan frasa atau rangkai kata. Ya, contohnya kereta api ialah kata majmuk, sayur mayur ialah kata ganda, semak samun ialah rangkai kata. Kemudian bentuk lewah, ya, contohnya jika sekiranya ialah bentuk lewah, maksud yang sama, juga turut salah, saling faham memahami juga salah sebab bentuk lewah. Apalagi kita lihat hal ini demikian kerana salah. Ya, masih ingat tak tadi dari awal tadi cikgu sudah memberikan penjelasannya. Hal ini demikian salah. Ayat tergantung, tidak dapat dikenal pasti polanya. Mesti kata hal ini dikatakan demikian kerana ataupun kata kerja lain. Bentuk pasif diri pertama, kedua dan ketiga juga telah kita lihat dengan banyak juga tadi. Susunan perkataan dalam ayat sangat penting kerana akan mempengaruhi makna keseluruhan idea yang disampaikan. Ya. Macam contohnya amalkan cara mencuci tangan yang betul. Salah. Sepatutnya amalkan cara yang betul untuk mencuci tangan. Okay. Contohnya di sini, pengorbanan yang besar daripada guru itu ataupun pengorbanan daripada guru yang besar itu. Pengorbanan daripada guru yang besar itu, pengorbanan yang besar daripada guru itu, yang mana satu betul. Ya. Jadi apabila kita letak perkataan dengan susunan yang salah, maksud yang keluar itu akan menjadi salah dan boleh menyebabkan maksudnya tak betul dan orang akan berasa keliru dengan apa yang hendak kita sampaikan. Ya. Malah ada kalanya boleh menjadi bahan gurauan. Ya, jadi kita mesti sentiasa berhati-hati apabila kita membina ayat, ya, terutamanya apabila kita menulis. Ya. Kesimpulannya, yang lazim tidak semestinya betul. Selalunya yang lazim tidak betul, yang betul tidak lazim. Jadi, menjadi tanggungjawab kita sebagai pengguna bahasa yang baik untuk melazimkan yang betul dan membetulkan yang lazim. Baik, jadi akhir kata sekian, duduklah di rumah sepanjang PKP ini, bertemu kita semula dalam siri pembelajaran yang keempat. Ingat, putuskan rantaian jangkitan COVID-19, tanggungjawab kita bersama. Terima kasih.
Jadi sehingga kita bertemu lagi pada minggu depan untuk siri yang akan datang. Sekian, terima kasih.